صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 6, baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 6. Percaya sekalian perkara. Percaya yakni mengaku putus di hati, berpegang kejap di hati. Sekalian perkara. Sekalian perkara, baik dan jahat. Baik dan jahat, kesemuanya. Kesemuanya, kesemua sekalian perkara. Sekalian perkara, baik dan jahat, sekalian perkara tadi. Kesemuanya, kesemua sekalian perkara baik dan jahat daripada Allah, yakni terhasil, terjadi daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Daripada Allah, daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah, Allah perbuat sekalian perkara. Allah perbuat kesemuanya, kesemua sekalian perkara ni dengan muwafaqah, dengan muwafakat, dengan berbetulan, dengan selaras, seiring iradahnya, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Ketentuan Allah ni pada sedia kala. Jadi sekalian perkara baik dan jahat, kesemuanya, kesemua sekalian perkara, kesemuanya datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Allah perbuat muafakat, selaras dengan ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala yang kita panggil ketentuan azali. Ini tajuk rukun iman yang keenam. Sekalian perkara, kesemuanya, sama ada baik ataupun jahat, datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah ni hak nyata depan mata kita. Perbuatan Allah ni hak nyata depan mata kita. Allah perbuat selaras dengan ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah. Kita biasa sebutnya ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Sebab ketentuan Allah sedikala, perbuatan Allah sekarang. Biasanya kita akan sebut ketentuan Allah dan perbuatan Allah atas jalanan Imam Maturidi. Ketentuan Allah qadar, perbuatan Allah qada. Tapi sini dimulakan dengan perbuatan Allah. Allah perbuat muafakat selaras dengan kehendak Allah. Sebab apa? Sebab zahirnya perbuatan Allah. Sebab tu susunan rukun iman yang keenam dimulakan dengan qudrah, iradah, ilmu. Sifat Allah ni tak ada nombor, kita maklumlah. Sebab sifat Allah ni qadim, belaka. Bubuh nombor 1, 2, 3 sampai ke 20 tu bubuh nombor susun, kerana kalau tanpa susun
kita nak sebut pun ni sifat 20 ni. Takkan gak boleh sebut seketok 20. Apabila 20 sifat, dia kena sebut secara satu-satu baru boleh sebut. Kena susung baru boleh sebut. Maka ulama pun susung, tapi bukan sifat Tuhan susung nombor 1 keluar nombor 2 barulah keluar nombor 3, bukan. Sebab sifat Allah ni koding belaka. Jadi kalau susung pun tertibu zikri, susung kerana kita nak sebut, tak sebut nak susung. Kalau nak susung nak sebut macam mana? Ada pun tertib rukun wudu, tertib susung rukun solat, itu tertibul waqi'. Memang gitulah wuduknya. Kalau nak susung, pergi basuh tangan dulu baru basuh muka, basuh kaki baru sapu kepala, tak panggil wuduk. Tu tertib sungguh tu. Dia kena muka, tangan, kepala, kaki. Tu tertib sungguh. Solat pun sama juga. Tu kena tertib sungguh, kena susung sungguh. Kalau dah ikut tertib itu, tak panggil solat. Tu tertibul waqi'. Mana apa? Memang keadaan dia gitu. Wudu memang kena susung. Solat memang kena susung. Lepas tu sifat Tuhan ni kena susung gitu. Tak. Sifat Tuhan koding belaka. Tak ada susung-susungnya. Tapi kenapa susung 1, 2, 3? Dah. Kalau nak susung nak sebutkan ada 20. Nak sebutkan ada 20. Kena susung. Jadi susung ni hanya untuk menyebut. Tapi ulama susung pun ada hikmah dia. Dia ada hikmah lah. Ulama susung ni bukan susung kosong gitu. So contohnya, nak ngaji sifat-sifat Tuhan yang lain, mulakan dengan sifat wujud dulu. Nak sebut sifat-sifat lain kan, sebut Tuhan bersifat dengan wujud dulu. Lepas tu wujud Tuhan ni ada hak pasal mana? Sebab kita ada juga, Tuhan ada juga. Ada Tuhan, ada yang hakiki, ada yang sebenar-benarnya, ada yang tidak ada permulaan. Tu baru ada sungguh. Apabila ada tak ada permulaan, dimulakan sifat. Lepas tu disusuli dengan sifat kedua, kidang pula. Sebab ada Tuhan ni ada yang sebenar-benar, yang tidak didahulukan oleh yang tidak didahulukan oleh ketiadaan. Mesti ada yang sedia kala. Kalau gitu kok nombor 2 molek berkidang tu susunan dia. Ada dia punya hikmah dia jugalah. Apabila Tuhan ni ada tidak ada permulaan, nak ada kesudahannya kok mana? Permulaan pun tak ada. Nak ada kesudahan kok mana? Nombor 3 berbakok pula. Tu ulama susung. Ada Tuhan, tak ada permulaan, tak ada kesudahan. Ada kita juga, kita ada juga, tapi asal tak ada, nanti tak ada pula. Ada kita, ada Tuhan, ada yang tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Pastilah Tuhan ni mukhalafatuhu ta'ala li hawadih. Mesti Tuhan tak sama dengan makhluk. Ni ulama susung ni, dia ada hikmah dia. Kemudian pergi pada sifat ma'ani itu dimulakan dengan kudrah, iradah, ilmu. Kenapa mulakan dengan kudrah? Sebab hak nyata depan kita ni adalah taksir, kesan daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Hak ada depan mata kita ni adalah kesan daripada perbuatan Allah. Ni hak zahir depan kita ni. Ni perbuatan Allah belaka ni. Dimulakan dengan kudrah. Allah perbuat ni, perbuat dengan gambar-gambar, dengan handah-handah gitu. Tak. Allah perbuat sebagaimana yang Allah telah tentukan pada azal. Disusuli dengan sifat yang ke-8, sifat iradah. Dan Allah menentu dengan jahil-jahil, tak tahu apa satu. Allah menentu selaras dengan sifat dengan sifat ilmu. Yang ke-9, sifat ilmu. Allah yang ada sifat kudrah, iradah, ilmu ni, pastilah Allah bersifat dengan sifat hayat. Kalau tak ada sifat hayat, nak ada kudrah, iradah, ilmu macam mana? Disusul dengan sifat hayat. Tapi kita nak ambilnya antara kudrah, iradah dengan ilmu. Itu disusun. Macam sini dimulakan dengan perbuatan Allah. Allah perbuat muafakat dengan kehendak Allah pada sedia kala. Sebab apa? Sebab nyata depan kita adalah perbuatan Allah. Dan kalau kita nak ajar anak kita pun gitulah. Ni hak berlaku ni. Hak berlaku ni perbuatan Allah ni.
hak berlaku ni perbuatan Allah ni. Kita ajarkan anak kita. Kemudian Allah perbuat ni, Allah letak dah pada azal. Allah yang bersifat dengan iradah telah letak dah pada azal. Bukan Allah buat dengan tak ada pelang-pelang. Bagi pelang orang panggil dah. Allah buat ni mesti ada ketetapan Allah dah, susunan Allah dah. Ketetapan Allah tu bila? Ketetapan azali, ketentuan azali. Baru pergi pula kepada ketentuan Allah. Tapi kalau kita sebut rukun iman yang keenam, kita akan sebut ketentuan dan perbuatan Allah. Qadar, ketentuan iradah, qada, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Itu kalau kita duduk bilang rukun iman keenam ni, kita akan sebut ketentuan dulu. Bolehlah pergi kepada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab ketentuan tu azali, perbuatan Allahnya sekarang. Gitu ialah. Sebab kita duk cerita rukun iman keenam ni, qadar dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pergi kepada qadar jahat. Kita kelas yang terdahulunya berkaitan dengan qadar jahat. Jahat ni kufur dan maksiat. Kufur dan maksiat adalah qadar dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pegangan kita. Adapun percakapan kita, kita wajib beradab dengan Allah dengan bahawa jangan sesekali kita menyandarkan perbuatan jahat kita kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita baca, kita ada baca minggu lepas dalam kitab Pati Paridah ni, berkaitan dengan ketentuan jahat. Memang dalam Pati Paridah ni ada dah. Cuma kenapa di rukun iman yang keenam mula-mula tu pakai cerita lalu dah. Cerita-cerita lalu dah ni. Lepas tu sampai di pembicaraan sifat iradah, pergi pada ketentuan Allah perkara jahat. Muka surat 21 saya baca minggu lepas tu, sampai situ kita ulang pula. Kita ulang pula. Sebab tempat banyak terpesong adalah di rukun iman yang keenam, yang mana dalam kitab Pati Paridah ni banyak tempat yang kita ada peluang untuk menekan, mengulangi kembali. Mukhalafah pada perbuatan Allah mengadakan, perbuatan makhluk tak bekas, ikhtiar usaha tak bekas sama sekali. Kita boleh pula ulang bab qada dan qada. Sampai pula pada wahdaniyah, keesaan Allah, pergi pada keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah. Kita boleh pula tarik qadar dan qada. Di kudrah iradah lah tempat dia sebenar. Kemudian di belakang tu ada pula didatangkan ahli sunnah wal jamaah, qadariyah, jabariyah. Kita boleh ulang pula qadar dan qada. Kemudian dia datangkan pula hak pegangan yang terpesong di belakang. Kita ulang pula qadar dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitulah. Bukan kita kata ni rukun iman yang keenam ni nanti sampailah tempat pembicaraan dia di sifat kudrah dan iradah. Namun nantilah kita cerita dulu. Kita cerita dulu. Sebab kita ngaji bukan ngaji banyak. Kalau ngaji banyak tak apa, sehari-sehari 2-3 uti kita tauhid, sampai tempat kita ceritalah. Tak sampai lagi nanti sabarlah. Cerita nanti sampai tempat lah. Kalau macam kita kalau kudrah surat 19 nantilah. Tapi kalau kita ngaji tauhid tu banyak. Kalau ngaji tauhid sekali sehari ataupun sekali seminggu tak boleh tu. Kena cerita awal-awal. Tambah kan memang ada kadang orang mengajar, ni bab qadar qada rukun iman yang keenam ni banyak orang terpesong ni. Tapi nanti tak apalah, sampai tempat kita akan cerita, dia kata. Nanti. Sampai tempat di kudrah iradah cerita apa? Cerita sepedah lalu je. Tak dang, kita orang awam tak dang. Apa? Cerita secara leseh, faham tak? Tak leseh. Pingin leseh tu lah. Gitu je. Dia tak tekan berkaitan rukun iman yang keenam. Pada masa rukun iman keenam tu, ini tempat ni banyak terpesong ni. Kadang-kadang orang agama pun boleh terpesong dalam bab qada ni. Agama pun kadang-kadang terpesong. Betul sungguh. Tapi tak apalah, nanti kita bicarakan sampai tempat dia.
Sampai tempat dia, bicara pun sekali lalu gitu je. Apabila kita berpegang dengan akidah yang terpesong daripada awal, apabila cerita sudah lalu ni tak dang. Sebagai contoh, dalam kitab diterang ketentuan jahat ni kufur dan maksiat. Ketentuan baik iman dan taat. Ketentuan jahat kufur dan maksiat. Itu tentuan jahat. Minggu pertama baca ketentuan jahat kufur dan maksiat. Minggu kedua ulang lagi. Ulang memang ulang. Minggu ketiga ulang lagi. Baru tanya, ustaz hak jahat Tuhan juga ke? Baru tanya. Kan faham tak? Minggu ketiga. Minggu pertama cerita dah. Tajuk jahat, kufur, maksiat, qadar, qada Allah. Tajuk dia. Lepas tu dalam tu cerita bab ketentuan jahat lah. Habis satu sesi satu minggu. Minggu depan dah alih lagi. Ulang lagi hak ketentuan jahat. Habis satu sesi tu. Minggu depan yang ketiga ulang lagi. Ustaz hak jahat Tuhan juga. Faham tak? Maknanya kalau buat lesen gitu ada lah. Jadi minggu pertama pelik ustaz ni ngajar. Kita ada depan tu. Kita ada depan. Masing-masing pegang kitab. Dalam kitab tu nyatakan ketentuan baik iman dan taat. Ketentuan jahat kufur dan maksiat. Hurah ketentuan jahat minggu ketiga baru tanya. Mana kalau cerita setengah gitu je ada tak logik benda kufur maksiat hak Tuhan marah. Takkan Tuhan menentukan sendiri benda hak dia marah. Lepas tu dia pun pegang dengan pegangan hak salah. Hak jahat Allah tidak menentukan. Itu pegangan yang khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Atau pandangan dosa besar walaupun semain puasa sah tak ada pahala, pergi Mekah pun tak ada pahala kerana berpegang dengan akidah yang khilaf ulama dosa besar ke ataupun kafir. Ini bukan salah barang-barang ni. Bukan salah kecil ni. Jadi minggu 3 baru tanya. Jadi minggu pertama dengar pelik dah habis gitu. Minggu 2 Allah ustaz ulang lagi. Minggu 3 ulang lagi. Hak jahat ni. Ustaz hak jahat Tuhan juga ke? Tak. Ini hak pengalaman. Sebab tu saya memang tekan dalam masalah qadar dan qada ni. Dan memang tekan ulang-ulang. Ada satu kelas tu kitab Faridatul Faraid. Samalah ni parti Faridah sama je. Jadi memang bab ulang memang saya ulang. Ni pengajar. Dia kira orang tua lah sikit. Memang seingat-ingatnya memang dia istiqamah. Seingat-ingat memang dia istiqamah. Ada semua. Sampai ke habis kitab Faridatul Faraid. Kemudian tu dia jumpa ustaz saya hari tu duk ngaji kitab tauhid hari tu. Nama orang ni kadang-kadang nama kitab tak tahu, ngaji saja je. Habis kitab pun tak tahu ke nama, tak ingat. Saya nampak tak nampak dia kata bila dengar dalam radio hak dengan Masjid Abidin hak malam kami tu. Oh situ baru saya nampak ustaz Padahal di sejik dia tu habis dah Faridatul Faraid sekali. Dan dia memang ada semua. Kalau celah-celuk dia nak katalah. Celah-celuk nak dangwan sebab kita ni bersambung. Tak ada celah-celuk. Memang seingat-ingat saja memang dia ada semua. Tiba-tiba dia royak. Lepas tu kita tu habis dah kita Faridatul Faraid, tukar kita tauhid lain pula. Tapi hak di Masjid Abidin tu setahun lebih dah. Saya dah ulang bab qadar dan qada di Masjid Abidin setahun lebih. Tiba-tiba dia royak mana? Saya faham tak faham? Saya boleh terimanya hak saya dengar dalam Terengganu FM tu dia. Dengar radio, hak live di Masjid Abidin, lagi Masjid Abidin ni dengar radio. Dia faham hak tu. Yang mana kitab Faridatul Faraid ni habis dah. Kalau bab kata ulang-ulang sama-sama. Ada peluang je ulang.
Tapi dia dah nak ikut lagi hok Faridatul Faraid. Dia boleh ikut dalam radio. Hok dalam radio tu memang ulang sungguh lah. Siapa ke saya pergi mana-mana pun kalau waktu kuliah jemputan tu memang sebahagiannya memang dia dengar dah radio tu. Dia dengar dah radio. Memang ada orang ambil dah radio tu, orang ambil perhatian. Dia tanya ustaz, hok dah radio tu kan FM tu live ke rakaman? Live. Dah saya dengar macam rakaman hok tulis je. Memang hok tulis je kata. Ulang hok tulis je mula-mulanya. Hok ngujung tu kalau tambah sikit pun. Sampai dia ingat ke rakaman, pada rakaman. Sekali rakam, lepas tu radio pun ulang. Radio pun ulang. Tak bukan rakaman kata live. Hok tiap-tiap minggu lain tu. Tapi dia tu sepatutnya lah. Tu setahun setengah rasa. Ngelah tak ngelah ni. Malam Khamis ni lah. Malam Khamis sekali lagi ni 9 bulan. Siang hari tu orang ngundi. Malam tu tak ada kelah. Saya tak kata tak ada. Saya tanya radio FM. Radio tak hari malam Khamis tu dia kata dia. Radio semua duduk tempat-tempat bilang belaka. Radio tak mari kita pun tambah kelas lah. Lepas tu malam Khamis hujung nu pulak nu malam 1 Ramadan. Malam 16 bulan 17 1 Ramadan malam tu dak buka lagi sebab hari Rabu dak puasa lagi. Dah terawih kita ngajarkan lepas isyak, lepas maghrib je. Pihak masjid kata tak ada dah. Tak apalah, tak ada, mengerupanglah ngelah. Kalau masjid tu kata ada, lepas tu radio pun nak mari, saya rapat sampai ke 17 bulan. Rapat buat 17 bulan. Memang ulang. Sebab apa? Sebab saya dapat respon maklum balas tu memang takut lah. Termasuk orang agama sendiri. Bercakap sama-sama mereka, ustaz belaka, kita tak pernah ngaji gitu. Tak pernah ngaji ke? Dah ngaji macam mana? Tak pernah dengar, tak pernah ngaji. Ni ustaz orang agama. Lepas tu saya ulang-ulang sungguh. Memang saya pergi mana tempat pun jemputan tu memang dia kata sebut kita satu keluarga, kita tunggu hak radio tu. Dan kadang-kadang mari daripada jauh-jauh dia mari nak jumpa je dia kata. Mari nak jumpa. Tapi dia mari malam tu je lah. Sebab dia dengar lama dah radio, mari nak jumpa je. Memang ada orang ambil tahu sangat. Kalau kita kata go Allah, kita waktu kan ngajar ni pun berasa tak payah ngajar, dapat katik je ubuh situ. Dia waktu tulis je. Cuma belakang tu tambah sikit. Minggu depan ulang balik, belakang tu tambah sikit. 10 minit belakang tu je kalau tambah pun. Dia 40 minit je. Dia masuk isyak, nyala lampu atas meja tu kena berhenti lah. Kena berhenti. Kalau tak berhenti, tak ada apa-apa. Tapi radio kerak lah. Kalau kita nak ngajar pukul 9.10 pun tak apa. Tapi kita berhenti lah. 40 minit berhenti. Mana setengah jam mula-mula tu memang ulang. 10 minit terakhir barulah tambah sikit. Setahun setengah. Cakap setahun setengah dah setahun 4 bulan. Tapi setahun 4 bulan pun tolok bulan Ramadan sebulan. Tolok bulan Ramadan sebulan. Lepas tu setakat kelas tu, setakat sebelah sayanya tak ada lagi lah hak keuzuran. Ada sekali dua tu tak ada, pihak masjid yang buat program lain. Apabila saya tak ada lagi keuzuran. Sebab apa memang nak sangat tu. Nak tekan hak bab qada dan qada. Mana macam hak kata tadilah, dia habis dah satu kitab Faridatul Faraid, dia kata dia boleh terima tak terima, dia kata hak dah radio. Radio tu sebab dia mengaji dah Faridatul Faraid sebenarnya. Situ pun dia dah masuk tapi nak terima sepenuhnya tak boleh. Dia macam berlawan dengan akalan. Lepas tu berlawan pula dengan akidah lama yang sesat. Ini sesat dalam bab akidah ni. Jadi kita di rukun mekanan kita cerita dulu, walaupun di dalam tu memang panjanglah pembicaraan di bawah sifat iradah. Cerita bab ketentuan jahat. Kemudian hak minggu lepasnya berkaitan dengan ketentuan Allah.
Suruh Allah redha dan ilmu. Ingat tak minggu lepas? Ketentuan Allah, suruh Allah redha dan ilmu. Yang mana ketentuan Allah dengan ilmu, dengan mengetahui, apa yang disebut minggu lepas? Seiring. Kemudian suruh Allah dengan redha Allah seiring. Apa yang Tuhan suruh pasti Tuhan redha. Apa yang Tuhan redha pasti Tuhan suruh. Apa yang Tuhan larang pasti Tuhan tidak redha. Apa yang Tuhan tak redha pasti Tuhan larang. Ini seiring. Apa yang Tuhan tentukan pasti Tuhan tahu. Apa yang Tuhan tahu Tuhan tentukan. Seiring antara iradah dengan ilmu. Suruh dengan redha seiring. Yang saya pergi melepasnya, ambil di poinnya iradah dan redha. Iradah dan redha ni, iradah ketentuan Allah, redha redha Allah Subhanahu wa taala. Tidak seiring. Dan kita dipanggil tidak berlaziman. Tidak berlaziman, lain-lain. Ada ketentuan Allah serta redha, ketentuan yang baik. Ada ketentuan Allah tapi Allah tak redha, ketentuan yang jahat. Kita balik kepada hukum yang keenam lah. Kita kejak dah di akidah kita kan. Baik ketentuan Allah, jahat ketentuan Allah. Yang baik iman dan taat pasti Tuhan redha dengan beriman dan taat seseorang. Ketentuan jahat, kufur, maksiat ketentuan Allah. Allah redha, pasti Allah tidak redha kekufuran dan kemaksiatan. Tapi kekufuran dan maksiat adalah ketentuan Allah juga. Kalau Allah tidak redha, kenapa Allah tentukan? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang akan dipersoalkan pada hari akhirat. Kemudian maksiat ni sendiri timbul jadi maksiat ni kerana Tuhan larang. Timbul jadi maksiat. Itu je. Perkara yang sama. Terkadang syariah terdahulunya Tuhan tak larang, tak jadi maksiat. Gitu je. Sekarang ummah Nabi ni contohnya Tuhan larang, jadi maksiat. Tiba-tiba di dalam syurga Tuhan tak larang pula. Contohnya minum arak walaupun arak yang berbeza. Maka Tuhan tak larang, tak jadi maksiat. Jadi maksiat dan maksiat ni tilik kepada Tuhan larang. Itu je. Itu je. Sebagai ujian kepada kita. Yang Tuhan suruh Tuhan larang, Tuhan tak ada ambil faedah apa-apa pun. Lepas tu kalau tilik daripada Allah, semuanya baik belaka. Kalau tilik daripada Allah. Tapi ini kena atur mulai, jangan menafikan syariat. Tilik daripada Allah, semuanya baik belaka. Sampai di kita ada ikhtiar usaha. Hak kita buat ni benda Tuhan suruh ke Tuhan larang ni. Tuhan larang, jadi buat maksiat kita. Tilik perbuatan kita, tilik datang daripada Allah, semuanya jamilah, comel belaka. Sebab tu kita baca dalam doa iftitah tu. Falakal hamdu ala ma qadait. Bagi engkau ya Allah kepujian atas sekian perkara yang engkau qadakan. Kepujian yang engkau qadakkan, yang engkau qadar dan qadakkan, baik ada, jahat ada. Falakal hamdu kok mana? Kepujian macam mana? Kalau yang engkau qadakkan baik, falakal hamdu lah, bagi engkau kepujian. Tapi kalau qadak tu qadak jahat, falakal hamdunya kok mana? Sebab kita memuji Allah atas perkara jahat, hukumnya haram. Contohnya kita nombor ekor kita naik, alhamdulillah, nombor kena haram. Kena kita nak pergi nak curi rumah orang, kan kita buka pintu, Allah tuan rumah dak kunci, alhamdulillah, tak payah cokeh pun. Haram tu. Sebab kita mengangkatkan kepujian atas perkara yang maksiat. Tapi dah kita baca dalam iftitah, falakal hamdu ala ma qadait, kita angkatkan kepujian kepada Allah atas perkara yang Allah tentukan. Allah tentukan ada baik ada jahat.
Nak angkat pujian macam mana? Ni kita tilik pada asal daripada Allah. Tilik pada Allah, semuanya jamilah, baik belaka. Sampai di kita barulah timbul. Kita disuruh dan dilarang. Kita ada itikad dosa, kita buat benda yang terlarang, timbullah itu maksiat. Kenapa maksiat? Kerana derhaka pada Allah, Allah larang. Tapi benda yang Allah larang ni kepada ummah Nabi, ummah terdahulu ada terkadang Nabi Allah Ta'ala tidak larang. Terserah kepada Allah lah. Terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila Tuhan larang perkara tersebut, maka Tuhan tidak redha. Tapi orang yang melakukan perkara dilarang, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita nak kena kemahnya masalah ketentuan Allah dengan redha Allah ni, macam saya sebut minggu lepas lah, terkadang salahnya kita menyandar ketentuan Allah yang Tuhan tentukan kepada kita. Contohnya Tuhan menentukan kita berjaya, kejayaan, ketentuan Allah. Kemenangan kita, ketinggian kita, kekayaan kita, sehat kitanya, ketentuan Allah. Allah redalah pada saya, sebab Allah tentukan saya berjaya, Allah tentukan saya menang, Allah tentukan saya kaya, Allah tentukan saya sehat. Allah redalah kepada saya. Ni salah. Sebab ketentuan Allah dengan redha Allah, dia tidak seiring. Kalaulah orang yang Tuhan tentukan kejayaan, dia beriman dan beramal soleh, Tuhan redha. Tuhan redha kerana dia beriman dan beramal soleh. Tuhan beri kejayaan tu kurniaan Tuhan lah kepada dia. Sebaliknya kalau dia tidak beriman dan tidak beramal soleh, Tuhan murka ke dia, Tuhan tidak redha ke dia. Tapi Tuhan qadakkan juga dia berjaya, Tuhan qadakkan juga dia menang, Tuhan qadakkan juga dia kaya dan sihat. Tuhan qadak belaka. Sebab Tuhan tentukan belaka. Tuhan tentu dengan iradah, bukan dengan redha. Tuhan menentukan dengan iradah, Tuhan redha lah. Iradah dengan redha tidak berlaziman, tidak seiring. Ada yang Tuhan tentukan serta redha, ada yang Tuhan tentukan tapi Tuhan tak redha. Nak duduk situ. Ini kadang-kadang orang agama sendiri pun, Tuhan tentukan kemenangan, Tuhan redha lah. Kalau Tuhan tak redha, takkan Tuhan tentukan kemenangan. Ni jauh lagi. Tuhan redha kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Sama ada Tuhan tentukan kemenangan ataupun Tuhan tidak tentukan kemenangan. Tuhan tentukan kekalahan, Tuhan tentukan sampai peringkat mati benar. Tapi dia atas jalan benar Quran dan hadis, Tuhan redha ke dia. Walaupun Tuhan tak tentukan kemenangan, Tuhan tentukan dia kalah sampai mati sekalipun, Tuhan redha ke dia. Kalaulah Tuhan tentukan kemenangan, maka Tuhan redha. Kalau kita dunia lain ni kok, Amerika gi mana-mana sedap dia semua, menang le ke dia semua. Tengok dia gi mana-mana pun dia menang semua. Siapa yang menentukan Amerika menang? Allah. Dan Allah redha pada Amerika. Siapa hok kalau semua? Siapa ke hancur lebur siapa? Negara umat Islam. Dah umat Islam Tuhan tak redha. Segala-gala ketentuan Allah. Allah menentu dengan iradah, bukan dengan redha. Iradah Allah, redha Allah tidak berlaziman. Ada yang seiring, ada yang tidak seiring. Nak kemas itu. Bukan kalau kita menyandarkan kejayaan kita atas kebatilan, kita menyandarkan kemenangan kita atas kebatilan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, hukumnya haram, dosa besar. Kena ingat molek situ. Kita buat contoh ginilah. Buat analogi begitu. Bandingan dia ginilah. Kita berlawang di mahkamah. Apabila berlawang di mahkamah, maka ada yang menang, ada yang kalah lah di mahkamah ni. Hakim yang menetapkan hukum menang kalah. Kita buat contohnya pertikaian harta misalnya. Pertikaian harta.
Macam harta pusaka ke gitulah. Naik sampai ke mahkamah. Akhirnya hakim pun menetapkan keputusan. Siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak. Kalau berhak tu kita kata dia menanglah dalam pembicaraan tu. Yang tak berhak tu kalau kita kata kalah dalam pembicaraan tu. Menang sebelah, kalah sebelah pihak. Memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menang ni kata, Tuhan menang, Tuhan kau takdirkan saya menang. Itu menjadi tanda bahawa Tuhan redha kepada saya, Tuhan bersama dengan saya, Tuhan restu akan saya. Tengok dulu, Tuhan akan redha, Tuhan akan bersama jikalau kita sebenar. Kalau kita sebenar, Tuhan redha kepada kita, Tuhan bersama dengan kita. Kalau kita pihak yang sebenar, kita naik mahkamah kerana kita nak mempertahankan hak kita. Agama menuntut kita mempertahankan hak kita. Kita mempertahankan hak kita walaupun harta sekalipun, mati syahid. Jadi kita pun mempertahankan hak kita. Kita ni di pihak yang sebenar. Tuhan redha kepada kita daripada awal lagi. Sama ada hakim menetapkan kita menang, hakim menetapkan kita kalah tu, hak memanglah hakim menetapkan kita menang pun kita Tuhan Allah juga. Hakim menetapkan kita kalah pun kita Tuhan Allah juga. Tapi kita di pihak yang benar. Tuhan redha kepada kita walaupun di hujung tu Allah mengqada, menentukan bahawa kita kalah. Gitu je. Tetapi kalau kita salah, kita yang menipu, Tuhan tidak redha kita daripada awal, walaupun di akhir itu Tuhan tentukan menang sebelah kita sekalipun. Tiba-tiba dia menang, di hujung tu keputusan mahkamahnya Tuhan menentukan dia menang. Dalam keadaan dia sebenarnya batil, dia palsu, dia menipu. Kemudian dia sandar pula kemenangan saya di mahkamah ni menunjukkan bahawa Tuhan redha akan saya. Itu lagi berat. Ini kata nak kena faham ni. Tapi hak keputusan mahkamah menang ke kalah ke memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Menang Tuhan redha, Tuhan redha kepada kita apabila kita sebenar, sama ada Tuhan takdirkan kita menang ataupun Tuhan takdirkan kita kalah. Tuhan tetap redha kepada kita dan Tuhan tetap bersama. Kalau Tuhan bersama kita, macam mana pula Tuhan tentukan kita kalah? Dah Tuhan tentukan kita kalau kita sabar pula, Tuhan bersama dengan orang yang sabar. Dia keputusan mahkamah ni hukum dunia. Hukum dunia ni hukum zahir. Hak Nabi kata umirtu an ahkuma bizawahir. Aku diperintah menghukum hak zahir. Jadi mahkamah dunia ni hukum hak zahir. Hak mahkamah yang menghukumkan zahir batin tak salah dah. Mahkamah pada mahsyar. Mahkamah pada mahsyar di hari akhirat, hak tu balah zahir batin. Mahkamah atas dunia ni hukum hak zahir je. Kalau bab harta benda contohnya, tengok surat lah. Tengok surat. Tengok surat. Kan dia ada surat hitam putih kan? Tengok hitam putih kan? Surat hitam putih ni orang lain ni macam-macam boleh buat. Tarikh mati orang pun dia boleh ubah. Kena main lain ni. Cerdik orang lain ni. Cerdik kau jahat. Tapi cerdik lah. Dia boleh ubah. Yelah kadang-kadang timbul pertikaian ni. Dah kenapa? Kan dia kalau ada kematian kan nak tukar nama kan dia kena ada tu dengan hakim di pejabat tanah tu kan. Dah dia adik-beradik kan, adalah setengah tu payah nak balik, duduk jauh, dia beri surat kuasa kepada adik-beradik dia yang mewakili dia kan gitu kan. Dia beri surat kuasa dah. Kena hak di surat kuasa tu dia bagi cara tak betul dah. Hak ni beri surat kuasa dah. Dia tak tahulah kata adik-beradik dia buat kerja gitu. Dianya jauh, payah nak balik-balik. Inilah aku beri surat, mulah jadi wakil adik-beradik Tiba-tiba dia tipu. Betul nak kira mana? Naik mahkamah, menang belah mana gitu? Menang belah mana tu? Sebab dia sudah beri kuasa kepada adik-beradik dia, wakili dia.
Sepatutnya wakili dia tu buat cara betul lah. Dah jenis kelong, waktu mahal, waktu apa semua. Akhirnya kediam orang tahu hak ni. Allah dia buat gitu, buat apa dia bagi gitu? Lepas tu nak lawan macam mana? Naik mahkamah macam mana tu? Sebab kalau kira undang-undang dunia hak Zohir ni kok, sok kuasa dia dah. Buat Nadia nak buat gana apa? Maknanya kalau naik mahkamah tengok. Mungkin nak menang hak sebelah, hak menipu tu. Hak awak nanya. Sebab mahkamah hanya kira hak Zohir sahaja. Sebagai contoh kita kata pemberian pada masa hidup. Pemberian pada masa hidup. Dia kadang-kadang orang tua ni dia duk mikir berharta. Dia takut anak dia balas, dia pun buat beri pada masa hidup. Itu lagi payah kalau tak kena kaya. Untuk anak-anak tak payah beri-berilah. Ada hukum agama dah, paraik ada dah. Serah pada paraik. Kalau kita nak beri ni, beri kepada mereka yang tak ada hak daripada paraik itu. Anak angkat contohnya. Kita bela anak angkat, anak saudara contoh kita bela. Itu tak ada hak tu. Itu kalau kita nak beri masa hidup pun, ataupun kita wasiat. Wasiat kepada anak angkat, anak saudara kita yang tak terima harta pusaka, sah wasiat tu. Wasiat pada anak tak sah. La wasiyata liwarisin. Tak ada wasiat bagi waris. Anak-anak tak ada wasiat, tak pakai wasiat tu. Wasiat kepada untuk mereka yang tak ada hak harta pusaka. Ni kadang-kadang beri masa hidup pada anak angkat contohnya. Wasiat. Lepas tu saksi ada ke tak? Saksi adalah anak-anak sebenar kepada orang tua dia. Anak sebenar tahu belaka. Anak sebenar pun senyap belaka. Senyap lah. Nak batal-batal tak boleh, bukan harta dia, harta orang tua dia. Kan? Yang anak angkat ni pula jenis betul benar. Pakai gitu je, gitu saksi dia dah. Tukarlah nama. Dah kena gitulah. Kena faktubuh, kena tulis, kena tukar nama. Ni perintah agama jawab senyap gitu. Ni di masalah. Lepas mati orang tua, hok jadi saksi anak-anak orang tua ni seorang pun dak ngaku dak bila dak bila we kemung dak kalau dia saksi je. Kalau naik di mahkamah, siapa hok menang? Beri masa hidup ke, wasiat ke, saksi dia bohong dah. Dia kata dak dah. Dah catat dak apa pun dak. Ini kena hitam putih. Kalau tidak jangan. Kalau beri tu dak hitam putih jangan beri. Nak beri biar hitam putih. Kalau kita beri tidak hitam putih, naya anak kita kemudian. Akhirnya anak kita pun kata dak. Walau sudah milik anak angkat kita. Jadi anak kita pun makan harta haram sebab bukan milik dia. Kalau nak beri jelas-jelas. Tukar nama lalu dah. Biar tidak ada orang boleh buat kerja jahat kemudian. Lepas tu pada anak-anak pula tak elok beri-berilah. Paraik ada dah. Tak sudah mikirlah mereka mikir hak kita dalam kubur. Mikir hak kita dalam kubur. Serah pada mereka, balik pada paraik. Lepas kita mati tak sudah fikir tu. Ni jadi macam-macam. Beri mulut. Ni ambil kemulah ni. Ni ambil kemulah ni, beri mulut. Lepas tu sampai masa bala, aku tak setuju. Kamu apa hot tu? Hot tu tepi jalan mahal. Aku tak setuju. Walah. Orang ni tu masih hidup. Nama tak tukar lagi. Tukar nama tu hak tulisan hukum dunia. Akan payah tu. Ni kadang-kadang berlawan di mahkamah ni. Jadi kalau kita berlawan di mahkamah, kita buat kerja jahat, zalim, itu haram dosa besar dah. Naik di mahkamah, kita bertahan juga. Ini kezaliman kita, berdosa kita sepanjang masa. Lepas tu kalau tanya sebagai saksi, dak, saksi bohong, dosa besar pula. Akhirnya mahkamah pun menetapkan menang sebelah dia. Tiba-tiba dia pun sandar. Kemenangan kami ini menunjukkan bahawa Tuhan redha dan bersama dengan kami. Walah dia buat kerja zalim. Apa hukum dia gitu? Dan kalaulah
dia menyandarkan kepada redha Allah, kepada bersama Allah, kepada restu Allah dengan dia, dengan tujuan untuk menghalalkan kerja zalim dia tu, haram ijma' ulama murtad ni wal iyazabillah. Dia menyandarkan kemenangan dia atas kebatilan, atas kepalsuan. Dia tahulah dia tak sebenar. Tapi kenapa dia pertahankan di mahkamah? Sebab dia tahu dah menang alik dia. Sebab hitam putihnya sebelah dia. Memang dia tahu dah dia hak menzaliminya, dia hak menipu. Bila menang, dia sandar pula kepada redha Allah. Kemenangan atas kebatilan, sandar kepada ketentuan Allah pun haram besar-besar dah. Kemenangan atas kebatilan, menang ketentuan Allah, menang atas kebenaran ke kebatilan, menang atas kebatilan, sandar pada ketentuan Allah, haram besar-besar dah. Ni sandar pula Tuhan tentu, dan Tuhan redha, dan Tuhan bersama, dan Tuhan restu. Itu lagi berat. Kemudian sandar kemenangan atas kebatilan, kepalsuan tadi kepada ketentuan Allah, kepada redha Allah, tujuannya untuk menghalalkan kerja zalim yang haram ijma' ulama tu jatuh murtad ni wal iyazabillah. Tapi hak dia dapat kemenangan di mahkamah tu memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, memang ketentuan Allah. Allah menentukan, pasti Allah redha aja. Ketentuan Allah, redha Allah tidak seiring, tidak berlaziman. Janji kita sebenar, Tuhan redha kepada kita. Terkadang Tuhan qadakkan kemenangan tu sebelah kita. Tapi Tuhan redha kepada kita bukan kerana kemenangan tu, kerana kita sebenar. Tuhan redha kepada kita. Kemenangan tu kurniaan Tuhan kepada kita. Kita wajib bersyukur. Kita sebenar Tuhan redha kepada kita. Tapi ketentuan Allahnya, keputusan di mahkamah tu kita kalah. Itu ketentuan Allah. Ujian daripada Allah pula pada kita, yang kita sabar ke tak? Kita sabar. Allah bersama dengan orang yang sabar. Ada. Tinggallah. Itu semua harta dunia saja. Dapat alhamdulillah sebab kita berhak. Tak dapat pun tak ada apalah. Mudah-mudahan Tuhan ganti dengan harta yang lain gitu. Kita pun sabar, boleh pahala pula kitanya. Lepas tu orang hak berlawan di mahkamah dalam keadaan dia tu menipu, banyaklah dosa-dosa hak dianya. Tu buat ana buat bandingan. Jangan mudah-mudah apabila mahkamah menetapkan kitanya menang, maka kita berkata Tuhan bersama dengan kami sebab kami menang. Sebab itulah hakim menetapkan kemenangan sebelah kami. Jangan duk buka tu. Tuhan bersama, Tuhan redha jikalau kita sebenar. Mana terkadang Tuhan takdirkan kemenangan. Terkadang Tuhan tidak takdirkan kemenangan. Itu serah kepada Tuhan lah. Tapi Tuhan redha kepada mereka-mereka yang sebenar. Kepada mereka yang melakukan kezaliman, Tuhan tidak redha sama sekali. Tapi kadang-kadang Tuhan beri bagai-bagai kurniaan kepada dia pada masa hidup atas dunia ni. Sebab apa? Dunia sementara saja. Dah munak sangat harta, memberebut sangat harta, ambil kemung. Tapi nak pergi mana? Kejap lagi mati dia pun. Matilah dianya. Tengok dah kubur lah kan ni. Berlawan pula dengan Tok Hakim dalam kubur tu pula. Tok Hakim dalam kubur tu sedut nipu lah. Tok Hakim atas dunia boleh tipu. Bahang Tok Hakim dalam kubur. Katok di Tok Hakim tu kok cokeh pula. Katok pula cokeh pula. Main dengan Tok Hakim tu. Nak padan. Nak menipu atas dunia. Jadi menipu pula bukan menipu orang lain. Menipu adik-beradik dia pula. Orang nanya lah. Tipu adik-beradik, bukan tipu orang lain. Orang jahat, perokok misalnya. Dia ada tak pergi naik rokok atau rumah adik-beradik dia? Tak. Kadang-kadang tu, mari daripada negara luar. Mari Malaysia merokok. Lepas rokok-rokok, harta tu dia hantar balik kampung dia. Wih adik-beradik dia.
Ni orang jahat. Dia tak ropok adik-beradik dia. Di mari negara lain, dia ropok, hasil tu dia patah kampung dia. So adik-beradik dia boleh makan. Ni kitanya ropok adik-beradik. Jangan orang pesen ni kadang-kadang duduk atas sejik surat. Tok haji mak haji lagi. Ni hak kerja jahat kan. Hak ropok adik-beradik, hak tipu adik-beradik, hak rapah adik-beradik ni, tok haji mak haji duduk atas masjid surat lagi. Ropok jahat tu pun dak ropok adik-beradik ni. Tak tipu adik-beradik, tipu orang lain. Tu ni. Saya ada buat contoh ni lah, harta-harta, bubuk harta di Masjid Abidin tu. Ada kata molek ni kata. Sebab apa? Ini masyarakat ni dia kata ni. Benda masyarakat. Hak tipu adik-beradik memang biasa dia kata dia. Memang kadang-kadang tok haji mak haji tak sejik lagi dia. Dia tu molek cerita. Ulang. Cerita hak bab. Tapi kita nak ambil cerita hak bab ketentuan Allah dengan redha Allah je. Bukan nak cerita hak bab berebut harta pusaka tu. Kita nak ambil buat perbandingan. Tu je. Mati. Lepas tu anak kita tahu. Ayah kita dulu tu dapat harta tu bukan jalan sebenar tu. Anak-anak pun tahu. Anak-anak tu wajib pulangkan kembali kepada mereka yang berhak. Kalau anak tu tahu, wajib pulangkan kembali. Bukan saya yang tipu, arwah ayah saya tipu. Ya, arwah ayah awak yang tipu. Sekarang ni awak yang nak terima pula kan? Awak tidak berhak terima sebab bukan harta ayah awak. Kena pulangkan kembali kepada hak berhak. Hak berhak tu mati dah. Ada anak-anak cucu dia pula yang berhak. Pulangkan balik. Maka anak ni pun, kau mahal tanah ni. Nak pulang balik mana? Anak pula meneruskan kerja zoleh hak ayah dia hak kena katak dalam kubur tu. Anak pula yang meneruskan kerja zalim yang dimulakan oleh ayah masih hidup. Anak kerja zalim atas dunia ni meneruskan kerja zalim ayah dalam kubur tu. Akhirnya kubur tu ada sahang dia pula tambah. Ada. Apa dah tu? Ayah dalam kubur tu menanggung dah kerja zalim atas dunia. Kemudian dia mati dah. Anak pula meneruskan kerja zalim tu. Tahu dah harta tu bukan milik ayah dia. Kita bagi adik-beradik kita sebagai pusaka. Dia meneruskan kerja zalim ayah dia tu. Ayah nak kubur ni, terima pula sahang. Hak anak meneruskan kerja zalim yang dimulai oleh ayah tu. Padang. Kalau kerja zalim gitu, kalau mati royak kanak jangan atas kubur. Letak dalam rumah, nak katok ke muka naki. Pasal kanak gitu dah. Terasa pergi atas dalam kubur. Apa ayah berat ayah ni harta benda ni hak zalim ni. Masuk dalam kubur kan kena katok muka naki sipang dalam rumah. Buat macam Marcos Filipin. Mana ada tanah? Kalau letak atas rumah tak kena katok kena katok di dalam kubur. Dalam kubur tu golek. Buat atas rumah pun katok juga. Jadi hak kemudian pula wajib pulangkan kembali. Maknanya apa yang Tuhan tentukan dengan apa yang Tuhan redha, ada yang seiring, ada yang tidak seiring. Kita nak situ je. Biar kena faham molek. Jangan kita sandar, Tuhan menentukan kemenangan, Tuhan redha, Tuhan bersama, Tuhan restu. Ini orang jahil bab pegangan. Ingat baik, kalau kemenangan tadi atas kebatilan, kemenangan tu atas kepalsuan, perjuangan dia untuk terhasil kemenangan tu. Ni perjuangan di mahkamah ni. Nak boleh ke menang ni, sebelum hakim menetapkan putusan ni, kena cari peguam lah. Perjuangan dia ni. Perjuangan tu perjuangan hak dosa bersodak. Perjuangan dia tu. Atas kebatilan tu, dosa dah dia ni. Tiba-tiba menang sebelum dia, disandar pada ketentuan Allah. Haram dosa besar. Sandar pada redha Allah. Haram dosa besar. Dengan kosak untuk menghalalkan pekerjaan zalim yang haram ijma' ulama murtad wa ni waliyazubillah. Tapi apa yang berlaku? Kesemuanya adalah ketentuan Allah. Kejayaan ke, kemenangan ke, kekayaan semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang yang Tuhan tentukan dianya
Tak berjaya atas dunia. Kehidupan dia miskin. Kehidupan dia dalam keadaan ya, kayak pagi makan pagi tu lah. Dah lah miskin. Tiba-tiba nyakit pula banyak. Macam-macam nyakit ada. Ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak reda kepada dia. Dah miskin lagi dianya. Sakit lagi dianya. Nyakit pula cukup pekeh. Orang cakap learning. Ada ni orang cakap. Sakit cukup pekeh dia panggil. Ketentuan Allah. Jadi Allah tak reda kepada dia. Reda. Tengoklah. Dia beriman ke tak? Dia beramal soleh ke tak? Dia beriman sangat. Dia beramal soleh semangat. Belajar tak tinggal. Semayang tak penuh tinggal. Tapi kehidupan dia gitulah, miskin je. Susah je. Sakit semua. Dah dia beriman dan beramal soleh, Tuhan reda. Lepas tu Tuhan qada, Tuhan tentukan dia miskin, sakit, itu ujian daripada Tuhan nak angkat darjat dia. Nak menghapuskan dosa, nak mengangkat darjat, beri pahala banyak. Sebab apa? Tuhan takdirkan dia miskin, sakit, dia boleh pahala besar semua. Pahala. Tuhan nak beri lepas dia mati. Walaupun kita tengok Tuhan takdirkan atas dunia ni dan kadang tak berjaya. Ya, tak berjaya dia adalah ketentuan Allah. Dan Tuhan tak reda ke dia sebab Tuhan tentuan tak berjaya. Ketentuan Allah, reda Allah tidak seiring. Tuhan reda kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Sama ada Tuhan tentukan dia berjaya ataupun tidak berjaya atas dunia ni. Kalau dia beriman dan beramal soleh, Tuhan tentukan dia berjaya pula dalam dunia ni, itu kurniaan Allah kepada dia. Bagai-bagai kejayaan atas dunia ni, itu kurnia Allah pada dia. Tapi sampai kepada mahsyar, panjang pula hisabnya. Gitu ya. Atas dunia dia beriman dan beramal soleh, dan Allah Ta'ala tentukan dia memang berjaya sungguh-sungguh, kaya raya dianya. Tuhan kurnia serta Tuhan reda kepada dia. Tapi sampai di mahsyar, hisabnya panjang. Halaluha hisabun. Hak halal dia dihisab belaka. Panjang hisab dia pulaknya. Ada orang yang atas dunianya beriman dan beramal soleh, tapi Tuhan tidak qadakan kejayaan kepada dianya, mudah dia daripada hari akhirat. Ada orang berjaya sungguh, kaya raya dia, tapi berimannya tidak. Melakukan amal soleh tidak beriman. Contoh tengok orang hak kaya-kaya atas dunia ni, hak nombor-nombor tu lah, orang kapi-kapi belaka tu. Tuhan beri dia nombor-nombor atas kekayaan ni, bilion-bilion harta dia. Memang ketentuan Allah. Reda kapi, Tuhan reda kat mana pula. Lepas tu macam mana dunia untuk dia, kaki akhirat lagi tak ada bahagian dah, Tuhan beri atas dunia. Gitu je lah. Sebab apa? Syurga bagi orang kafir atas dunia, Tuhan beri ya. Terkadang orang ni berimannya tidak, Tuhan takdirkan dia apa ke dana, makna akhirat tak ada dah, dunia pun tak ada juga. Itu semua susunan Allah Subhanahu Wa Taala, ada hikmah belaka. Kadang tengok kan orang kafir tu kan, hak jenis merempak. Akhiratnya kalau mati kafir tak ada benda lah dianya, atas dunia pun tak ada benda juga. Akhirnya nak cepat dia pergi kepada hak neraka, dia pun bunuh diri. Cepat sampai ke neraka. Atas dunia ni walaupun dia merempak sekalipun, syurga kepada orang kafir. Syurga apa merempak gitu? Syurga lah nak banding dengan lepas dia mati je. Gapo hak dia hadapinya? Syurga lah walaupun nampak merempak pun. Cuma kita nak cerita semua tu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman beramal soleh, berjaya dunia ada. Beriman beramal soleh, dunia tak berjaya pun ada. Kufur tapi dunia dia berjaya, kufur dunia pun tak berjaya. Ini ada bagai-bagai. Ini semua adalah susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Minggu lepas saya cerita nak masuk ke tajuk kita ni, kok mana hak kita wajib reda, kok mana hak haram kita reda dengan perkara maksiat. Tu reda pula kita pula.
Itu tajuk lain tu. Itu dalam ilmu tasawuf. Tapi ada dalam kitab Pati Paridah kita ni surat 22. Itulah insya-Allah minggu lepas lah. Jadi ni minggu lepas agak ni. Minggu lepas. Gimana? Mana kalau tak ada nak turut juga, orang ni kena muzakarah lah, kena berbincang. Jangan kita buat senyap seorang biar. Jangan biar ni rukun iman ni. Kita semayang, lagi kita nak puasa. Kan bulan puasa kan, orang baca sama ayat tu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun tu. Tengok ayat tu mula dengan siapa tu? Seru kepada siapa? Ya ayyuhallazina amanu. Ni orang ada akidah. Orang ada keenam rukun iman. Kita orang semayang, orang puasa ni kena kemah dalam bab ni. Mana kalau kita kata tak boleh. Ni kita kena bermuzakarah, tanya orang-orang hak lama sikit. Itulah, jangan buat senyap. Jangan buat biar tak faham pun biarlah kita orang tua ni nak main nak puasa je. Nak main nak puasa pun akidah dulu, biar kemah. Dia kadang-kadang benda tu sikit je, tapi dia perlu kepada macam kena bincang. Lepas bincang, gitu je lah. Tak sudah panjang-panjang, gitu je lah. Tak sudah korek-korek lah. Yang kita duduk ulang-ulang, duduk palusi ni, hak ni tetap dah. Kenapa? Tu janganlah. Terima sudahlah. Hak baik, ketentuan Allah, hak jahat, ketentuan Allah. Kenapa hak jahat? Tuhan, tak ada kenapa lah. Terima. Ini semua hak dia belakang. Dia nak tentu baik, tu bertuahlah kitanya. Dia tentu buruk, celakalah kitanya. Kita hamba tidak ada apa-apa pun. Cuma kita ahli sunnah jamaah berpegang kita ada pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan bukan mutlak, bukan bebas, terikat di bawah ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang orang yang ngaji lepas dia faham Allah mudah sangat je. Cuma kadang-kadang selindung tu sikit je. Bila dibincang sikit je, selok je selindung, Allah, gitu je. Gitu je. Yelah, kadang-kadang Tuhan beri mudah-mudah. Kadang Tuhan beri ni biar kita sungguh sikit. Payah. Nak dia kena nampak payah. Ada orang Tuhan beri nampak mudah. Tak yang kitanya kena usaha molek dah. Tak faham dalam kelas ni, kena berbincang. Kena bermuzakarah. Tanya orang pandai-pandai dah lama sikit. Jadi insya-Allah depan kita pergi pada hak persoalan sebelah kita pula. Segala-galanya qada dan qada Allah. Lepas tu kita wajib redha dengan qada Allah. Tapi wajib redha dengan qada Allah ni bukan dalam ilmu pegangan. Ini dalam ilmu tasawuf. Kalau kita buka dalam kitab Penambah Hati, sifat mahmudah yang ke-9 daripada 10 sifat mahmudah dalam kitab Penambah Hati, redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kitab Pati Paridah kitanya ada didatangkan juga berkaitan dengan redha dengan qada Allah, walaupun pembicaraan tu sebenarnya dalam ilmu tasawuf sekalipun sebab berkait. Qada Allah baik dan jahat. Kita sifat mahmudah ni, hati ni tasawuf wajib kena terima waktu Tuhan qadakan. Kena terima. Ialah terima orang benda ni bukan benda baik, benda jahat ni. Tak semayang contohnya. Anak kita tak semayang contohnya. Itu benda maksiat tu. Redha kok mana? Redha dari segi itu ketentuan Allah. Lepas tu dari segi tak semayang tu ikhtiar usaha dia, haram kita redha, wajib kita marah, wajib kita kena hukum. Dia dari sudut yang berbeza. Tu kena faham bolehlah tu. Itu fardu ain dalam ilmu tasawuf. Pada ayat mustasawuf sekurang-kurangnya kita mengetahui 10 sifat mazmumah, 10 sifat mahmudah. Di antara sifat mahmudah yang wajib fardu ain kita mengetahui dan kita semar ke dalam hati kita adalah redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Tapi qada Allah ni hak jahat ni, nak redha kok mana? Redha kok qada ketentuan Allah. Tapi kalau pandang dari sudut
orang yang melakukan perkara jahat ni ikhtiar usaha dia, haram kita reda. Ar-reda bil maksiati maksiatun. Kita reda, kita setuju, kita terima benda maksiat, kita pun berdosa sama walaupun kita tak buat sekalipun. Orang duduk joget, kita orang tua tu tak gitu. Masa muda kita duduk depan kan. Lepas tu kita reda, biarlah. Kita masa muda dulu gitu juga. Biarlah orang muda lepas hawa, dia kata. Lepas hawa tau. Lepas hawa. Hawa ke apa? Hawa nafsu tu lah. Dia duduk ngatik sejik, tapi dia redak dengan maksiat yang berlaku. Dia berdosa sama. Ini sebab apa? Ar-redha bil maksiati maksiatun. Setuju, hati terima dengan maksiat, kita pun maksiat sama, kita pun dosa sama walaupun kita tidak buat sekalipun. Jadi insya-Allah depan kita pergi pada berkaitan dengan redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.